Okay, jom kita tengok apa benda tu. This call is now being recorded. Okay. Alright, okay, so yang ini adalah pengetahuan sedia ada yang sepatutnya. Okay, sini sebelum ni saya nak tanya, nampak tak saya punya slide ni? Nampak cikgu. Saya takut awak tak nampak tu je, saya tanya dulu kan saya syok-syok saya mengajar awak tak nampak. Okay, pengetahuan sedia ada yang pertama ialah tentang FSTB, faktor sepunya apa? Terbesar. Apa cakap takut-takut? Cakap lah besar. Jangan takut. Saya tak ada kat depan apa. Saya bukan boleh depan awak nak cubit awak ni. Jangan risau. Okey. Faktor sepunya terbesar yang boleh ditentukan menggunakan kaedah kembangan. Okey. Lailatul Azwar raise hand. Kenapa tu? Tertekan. Okey, ingatkan dia nak tanya soalan. Okey, faktor besar, faktor sepunya terbesar ni awak boleh rujuk subtopik yang sebelum ni. Okey, saya dah tengok tadi faktor awak belajar ngam-ngam sebelum kita masuk tajuk aritmetik ni. Okey, kemudian kita juga akan sepatutnya awak dah tahu tentang turutan operasi yang mana dulu didahulukan, yang mana kemudian dikemudiankan. Maksudnya dalam satu operasi bercampur ataupun selain bercampur, kalau awak jumpa kurungan yang pertama, means dia dulu buat. Walaupun kurungan tu duduk di belakang persamaan, contohnya jika ada persamaan 2 tambah 3 dalam kurungan 1 tambah 5. Jadi yang mana kita buat dulu? Kurungan. Dalam kurungan dulu. 1 tambah 5 kena buat dulu. Kemudian jika datang ada antara bahagi ataupun darab, ini adalah perkara kedua yang kita kena buat. Walaupun darab atau bahagi berada di belakang, kita kena buat dulu dia. Selepas jumpa, kalau tak ada kurungan, kita tengok bahagi darab atau tambah tolak. Okey, last kali baru kita tengok tambah dan tolak mengikut turutan dari kiri ke kanan. Maksudnya kita kena buat dari kiri ke kanan. Kecuali yang dalam kurungan kena settle dulu. Faham? Faham. Alhamdulillah. Okey, sekejap ya. Saya teruskan lagi slide seterusnya. Slide seterusnya. Okey, yang ini yang saya cakap tadi. Kembangan dengan faktor. Okey, kembangan ni awak boleh buka buku teks, muka surat. Ini yang dia punya conclusion ataupun dia punya rumusan. Muka surat 40. Kalau lupa-lupa tu tengok balik muka surat 40 tu. Apa maksud kembangan, apa maksud pemfaktoran. Yes. Saya tak nak lama sangat dekat sini sebab saya harap ini semua awak memang dah hafal. Okay? Kalau ada masa nanti saya akan buat pop quiz. Saya nak kamu buat tajuk perkembangan dengan faktor. Ini sangat penting sebab sampai tingkatan 5 nanti balik-balik awak jumpa kembang faktor. Okay? Okay. Hari ini kita masuk penambahan dan penolakan. Okey, tengok dalam soalan yang berwarna merah ni. Okey, siapa nak jawab? Yang mana kita nak buat dulu? Siapa yang patut kita buat dulu? Dalam kurungan dulu. Okey, apa yang dalam kurungan sekarang? X tambah 2. X tambah 2. Okey, X tambah 2 kita kena buat dulu. Okey, lepas tu kita nak buat yang mana? Okay, saya buat dulu ya. X tambah 2. Sebab dia X, kita tak ada buat. Sebab X tu benda yang berbeza dengan 2. Maksudnya X tu tak ada 2 tu dia tak ada X. So X tu pun dia tak ada kawan untuk ditambah. So kita maintainkan dia. Okay, perkara kedua yang nak dibuat siapa?
Okay. Apa benda perkara kedua kita buat? Sebab dalam kurungan ni kita tak boleh buat apa-apa kan? So next kita buat apa? Apa lagi operasi yang ada yang kena buat? Kalau ikutkan turutan Kuba dan Tato tadi, siapa kedua lepas kurungan kita buat apa? Darab. Okey, darab. Ada tak darab dalam ni? Tak ada. Tak ada darab. Adalah. Ada kat mana? Siap. Kat mana ada darab? Siapa nampak kat mana ada darab? Cikgu kata ada darab ni. Betul, betul ada darab. Kat mana darab dia? Good. 9X dengan kurungan. Maknanya, kalau dia duduk sebelah kurungan macam ni, hubungan dia adalah darab. Okey, jelas? Duduk sebelah-sebelah maksudnya hubungannya darab. Jadi macam mana nak buat pendaraban tersebut? Berapa darab berapa? Cepat. Yang mana nak darab dulu? Mana pula ink saya ni? Okay, mana nak darab dulu? Siapa darab siapa mana? Ini kita masuk kembangan Bila duduk sebelah kurungan ni maksudnya kita tengok kembangan. Awak boleh refer muka surat 40 buku teks awak. Okay, yang mana kita nak darab dulu? Siapa darab siapa? 9X darab X. Okay, 9X darab X. Berapa dapat? 9X kuasa 2. 9X kuasa 2. Kemudian lagi 9X darab 2. 2. Dapat berapa? 18X. 18X tambah 5. Kenapa tambah 5? Sebab dia memang ada dalam soalan. Kita jangan tinggalkan walaupun kita dah selesaikan dekat 9X tambah 2 ni. Tambah 5 ni dia masih muncul. Jadi kita tak boleh tinggalkan dia. So terus tulis. Okay, now ada tak yang kita boleh simplifykan dia? Okay. Yang ini kita kena buat pemfaktoran. Okay, pemfaktoran. Sebab yang paling mudah menggunakan, dia nak suruh, soalan dia nak permudahkan. Jadi kita kena mudahkan bentuk ni. Jadi macam mana nak buat faktor ni? Siapa boleh buatkan pemfaktoran 9X kuasa 2 tambah 18X tambah 5? Siapa nak cuba jawab? Kita guna apa untuk dapatkan faktor? Kaedah apa? Tak ada orang ke? Okay. Kaedah apa? Alright. Macam senyap je. Tak pernah belajar ke faktor? 2x1, 2x9. Kamu tahu tak faktor macam mana? Dua X1, 2x9. Macam mana nak buat faktor tu? Faktor kuadratik tu macam mana nak buat? Ni faktor kuadratik. Dah lupa cikgu. Ya Allah, sukanya saya jawapan tu. Dah lupa. Bila belajar ni? Ke tak pernah belajar? Aduh, kita guna kaedah darab silang. Dah dengar tak? Ini kan sifir 9. Ini kan 9. Ini kan 5. Sini 18. Okay? So, mula-mula kita tengok 9 ni, apa sifir yang ada dekat 9? Apa darab apa dapat 9? Apa faktor bagi 9?
Cepat. 3. 1 darab 3. Lagi? Apa 3 lagi darab yang boleh 3. darab? Okay, 3. 3 darab 3. Okay, now nombor 5 ni. Apakah faktor bagi nombor 5? 1 darab 5. Dia ada 1 je. 1 darab 5. Okay? Awak tahu tak? Bila satu nombor tu dia ada 1 je operasi untuk dapatkan dia, maksudnya nombor tersebut merupakan nombor Nombor perdana. perdana. Alhamdulillah. Tahu nombor perdana Tahu semua? Tahu. Oh. Alhamdulillah. Cikgu risau kamu tak tahu. Tu je. Okey. Jadi awak nampak 1, 5, 3, 3 atau 1, 3. Kita nak dapatkan nombor 18 kat tengah-tengah. Jadi apakah daraban yang paling sesuai? Okey. So kalau kita nak buat pendaraban. Sekejap saya tukar warna ink. Aduh Sekejap. Maaf saya dah lama tak buat kelas online sebab saya mengajar tentang 5 sebelum ni. Jadi, kekok sikit lah. Okay? So, kalau cikgu pilih, besarnya tulisan cikgu. 3, kenapa dia jadi macam gitu je Oh, salah. Okay. 3x dengan 3x. Okay. 3x darab 3x, cikgu dapat berapa? Okay. 3x darab 3x, cikgu dapat apa? 9x kuasa 2. Okay, 9x kuasa 2. Okay, 5 ni dia memang ada 1 je kan? 1 dengan 5 je. Dia tak ada pilihan-pilihan lain. So, cuba awak darab silangkan dia. Okay, 3x darab 1 dapat apa? 3x. 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 3x darab 5 dapat berapa? 15x. 15x. Jadi, cuba awak tambah. Sebab ni positif, ni positif. So, tambah. Dapat berapa? 18. 18x. 18x. So, dapat tak yang kat tengah-tengah ni? Dapat. Dapat. So, that's your factor should be 3x plus 1, 3x plus 5. So, this is the answer. Awak dapat? Dapat. Ada salin tak cikgu tulis ni? Ada. Kena rajin salin tau. Matematik ni selain kena buat latihan sebab otak kita tak sentiasa berhubung. Jadi awak kena salin lah kalau apa yang awak nampak. Supaya next time kalau cikgu tanya soalan yang sama, silap-silap, awak dah boleh tengok balik jawapan yang cikgu dah pernah bagi. Sebab cikgu kamu ni memang baik. Dia selalu bagi soalan yang sama. Faham? Okay? Dah salin dah? Tak dengar. Alright. So, ini contoh penambahan dan penolakan. Okay, untuk contoh yang lebih, awak tengok dekat muka surat 34 dalam buku teks, contoh 14. Dia ada menunjukkan contoh lebih kurang sama dengan yang cikgu tunjuk. Cuba tengok, semua orang ada buku teks kan? Ada. Okay, good. Ada. Cuba tengok soalan contoh 14. Contoh 14. Soalan B. Okay, cikgu padam dulu yang ada ni. Sekejap. Aduh. Mana pula pemadam cikgu ni? Asyik lah hilang. Macam dalam kelas pula. Okay, soalan B. Dia tunjuk awak jawapan yang dia kembangkan tu, dia akan dapat 4W kuasa 2 tolak 8W tolak 5, betul? Okay. Macam mana awak nak buat faktor ni? Saya tahu kelemahan pelajar biasanya terletak di form faktoran. Nanti kamu boleh kembang tapi kamu tak boleh nak buat faktor. Okay, kita kena guna darab silang juga.
Okay, sebenarnya cikgu ada satu trik tau nak buat darab silang dengan mudah. Semua orang ada kalkulator ke? Ada. Siapa Ada. yang tak ada? Tak ada. Siapa yang tak ada? Ada yang tak ada kat sini? Kalkulator. Okay, kalau nak guna kalkulator, okay, macam mana Okay, awak tekan mod, awak sampai jumpa perkataan ni, EQN. Okay, siapa yang ada kalkulator, cuba tekan sekarang, EQN. Mana kalkulator cikgu? Okay. Okay, tekan EQN. Okay, macam kalkulator saya ni. Dia tak keluar pula tulisan. Macam mana tu? Macam kalkulator saya ada EQN. Awak pilih degree 2. Kalau kalkulator biasa dia kena ke kanan jumpa degree, DEG Lepas jumpa EQN cari DEG. Okay, tekan 2. Degree 2. So nanti dia akan tanya awak A, B, and C. Okay, A dia akan tanya tanya soal tu. Jadi awak masukkan A dia adalah ni, kawan bagi kuasa 2, 4. Kawan bagi kuasa yang tak ada kuasa, negatif 8. Dan kawan bagi yang tak ada W, negatif 5. So dia akan keluar jawapan. Sekejap. A 4, B negatif 8, C negatif 5. X 1. Okay. Lepas tu tekan nama ni, tanda ni. Tanda sama dengan ni. X 5 per 2 ataupun tekan dia akan dapat 2.5. X 2 dia akan dapat negatif 1 per 2. Okay. Okay, rasanya macam tajuk ni saya nak kena buat satu kelas khas lah untuk kembang-kembang ni. Okay. So, bila awak buatkan macam ni, dia akan jadi sebenarnya 2x tolak 5. Yang ini adalah 2x tambah 1. Okay, ini faktor dia. Okay, kalau tak guna kaedah kalkulator, kita gunakan kaedah kaedah darab silang yang macam cikgu ajar tadi. Sekejap. Okay. Okay, apakah sifir bagi 4? Apa faktor bagi 4? 1 darab 4, 2 darab 2. 1 darab 4. Kenapa 2 saya darab boleh 2. tulis? 1 darab 4. Kenapa tak boleh tulis ni? Sekejap. Satu darab 4. 2 darab 2. 2 darab 2. Kenapa tak boleh tulis? Ayo. Sekejap. Empat tolak 8W tolak 5. Okay, 4 tadi 1 darab 4 dengan 2 darab 2. 2. Okay, 5? 1 darab Negatif 5.
darab negatif 5. 5 ataupun negatif 1 darab 5. Mana satu pun boleh. Boleh. Okey, so tengah-tengah kita punya tujuan nak apa? Nak negatif 8. Okay, kita nak negatif 8. Jadi apakah yang paling sesuai? Sebab dia negatif kan? So 2W darab 2W. Okay, negatif 8. Jadi kita kena pastikan orang yang darab 5 ni dia yang nombor yang besar mesti tanda ni negatif. So 1 dengan 5 siapa yang lebih besar? Satu dengan 5 siapa besar? 5. Okey, 5. Jadi 5 tu yang kita negatifkan. So negatif 5 darab 1. So kalau kita darab silang, kita check dapat tak? Okey, 2 darab negatif 5. 2W darab negatif 5. Negatif 10. Negatif 10W. Okey, 2W darab 1. 2W. 2W. Jadi bila kita selesaikan, kita akan dapat negatif 8W. Jadi apakah faktor yang terhasil? Apakah faktor yang terhasil? Dua W darab 2W tolak 5. 2W 2W tambah 1. tambah 1. Inilah jawapan dia. Dia mesti dalam bentuk faktor macam ni. Faham? Faham. Faham. Okay. Seterusnya. Saya tengok contoh seterusnya. Wah, sekejap je dah masuk pukul 10 Saya ingatkan sempat nak bincang. Harap sempat. Okay, so tengok soalan yang ini pula. Yang ini dia ada pecahan, betul? Dia ada tanda per. Okay, so now. Cuba tengok dia punya penyebut. Penyebut. Okay, soalan ni kalau nak tengok dia punya bentuk yang sama di buku teks juga, buku surat 34, soalan contoh 15. Dia merujuk kepada contoh yang sama yang cikgu nak bincangkan pada tajuk ni, pada contoh yang inilah. So, awak nampak tak penyebut dia 5P tambah Q. So, yang sebelah lagi pun 5P tambah Q. Jadi penyebut dia adalah Sama. sama. Jadi bila sama, kerja kita jadi mudah. Kita hanya gabungkan sahaja. So, saya tulis balik. P tolak Q. Saya salin yang ini. Tambah 4P tolak 2Q. P tolak 2Q. So, P dengan P boleh duduk sekali. Kita boleh selesaikan dia. Ataupun tulis balik pun tak ada masalah. Cikgu suka kamu tulis banyak kali sebab takut buat salah. 2Q. Okay, cikgu just susun balik yang ni. Bukannya cikgu buat baru ke apa Cikgu susun je P dengan P, Q dengan Q. So, P tambah 4P dapat berapa? 5P. Okay, 5P. Negatif Q, negatif 2Q dapat berapa? Negatif 3Q. Okey, hutang 1, hutang 2, maka hutang bertambah menjadi 3. Super dengan 5P tambah Q. Boleh potong kah atas dengan bawah ni? Boleh. Boleh. Boleh? Boleh potong ke? Boleh ke tak boleh? 5P tolak 3Q dengan 5P tambah Q. Tak. Tak boleh potong sebab Q ni kawan dia negatif 3. Q dekat bawah ni kawan dia siapa?
Siapa tahu Positif. kawan dia? Satu. Satu. Jadi negatif 3 dengan 1 tu benda yang berbeza. Jadi tak boleh potong sesuka hati awak. Faham? Okey. Contoh yang sama seperti cikgu cakap tadi. Tengok dekat buku teks awak. Muka surat 34 contoh 15. Alright. So next. Penambahan dan yang ini pula apa beza dia? Cuba tengok penyebut dia. Sama tak? Penyebut dia sama tak? Tak sama. Okey, kalau tak sama, kalau kita belajar pecahan, kita kena buat apa? Samakan. Samakan penyebut. Samakan penyebut. Bagus. Macam mana cara nak samakan penyebut? Macam mana kita nak samakan penyebut? Darwisha, Eza, Harinesh. Awak tahu tak macam mana nak samakan penyebut ni? Kena darab. Tidak. Tak dengar. Suara siapa tadi tu? Macam mana? Okay. Cikgu bagi clue. Okay, kalau 1/2 tambah 1/3, awak nak buat apa? Nak selesaikan ni. Darab silang. Okay, awak darab silang. Yang bawah dia awak buat apa? Ni, 2 ni kita buat apa? Kita darab silang kan? Okay. Yang bawah ni awak buat apa? Kita darabkan dua-dua ni. So, 2 darab 3 dapat? 2 darab 3? 6. Okay, 1 darab 3, 2 darab 1 darab 2. Okay, 1 darab 3 berapa? 3 tambah 1 darab 2? 2. Jadi berapa? 5/6. 5/6. Okay, samalah juga dengan soalan yang ini. Penyebut dia tak sama. Jadi kita kena darabkan silang juga. Jadi atas ni kita darab dengan 8V. Yang sebelah kanan ni kita darab dengan berapa? 3U. 3U. Jadi yang di bawah kita buat apa? Darab. Darabkan dia. Okay, 3U darab 8V. 3U darab 8V. Okay. Atas dia 2 darab 8V. 16V. 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 Okay. 1 darab 3U. 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 Alright. Okay, operasi dia apa? Tolak. Tolak. Jadi tolak 3U. So, 16V tolak 3U per 3U darab 8V. Berapa UV? 24. Okay, 24. So, 16V tolak 3U. Ada tak benda yang kita nak faktorkan? Tak ada Sebab 16 dengan 3, dia tak ada faktor sepunya terbesar. Kalau terbesar dia pun mesti lebih daripada 16 dengan 3. Jadi tak payah buat apa-apa. So, soalan ni jawapan dia cukup sampai di sini. Okay? Boleh tak? Boleh. Okay. Boleh. Adakah anda rasa saya laju mengajar? Tak. Saya harap saya dah cukup perlahan untuk mengajar. Alright, so contoh yang sama dengan soalan ni adalah di muka surat 35. Contoh 16. Okay. Boleh. Seterusnya,
Okey, ini masuk pendaraban dengan pembahagian. Okey, saya habiskan sikit lagi ni. Yang dia saya akan bagi latihan lah sebab saya nak tahulah awak faham ke tak faham Okey, ini adalah di contoh 19 sama dengan dia. Contoh 19 ni sama. Okey, cuba tengok bawah dia. Saya terlajak je. Betul lah. Okey, X, Y, 5Y kuasa 2. Yang ini pula 8X kuasa 2 tolak 12X, Y. Macam mana nak buat kalau darab? Apa kalau pecahan didarabkan kita buat macam mana? Kalau pecahan kita darabkan, kalau dia kena darab untuk pecahan, kita buat macam mana? Okay. Cikgu bagi contoh paling mudah sikit. 1/2 darab. Ini rasanya sekolah rendah dah belajar. Semua. Kalau 1/2 darab 3/4. Awak buat apa? Darab silang. Darab silang ke? Kalau darab? Samakan penyebut. Okay, kita memang kena samakan penyebut. Okay, so bila sama penyebut, darab teruslah kan? So yang ke atas ni kita buat apa? Kalau tadi tambah dengan tolak, kita darab silang. Kalau darab dengan bahagi, kita kena buat apa? Kita hanya perlu darab terus. Tak perlu silang. Okay, so 1 darab 3? 3. 3. 2 darab 4? 8. Okey, samalah dengan soalan yang banyak nombor kat bawah ni. Jadi kita kena darab straight lah. So, 4x kuasa 2 darab 2x tolak 10y per xy tolak 5y kuasa 2 darab. Okey, selain pada kita tulis darab, kita boleh juga tulis dalam bentuk kurungan. Maksudnya darab lah tu. 8x kuasa 2 tolak 12xy. Alright, so mana ink saya? Tukar colour ink. Okay, now kita nak darab. Kalau kita darab, mana kita kena kembangkan. Okay. 4x kuasa 2 darab 2x. Dapat berapa? 8x kuasa 3. Berapa sayang? Berapa? 8x. 8 X. X apa? Kuasa 3. Kuasa 3. Bagus. 4x kuasa 2 darab negatif 10y. Dapat apa? Apa dia? Empat darab negatif 10 dapat berapa? Negatif 40. Negatif 40. X kuasa 2 dengan Y kita tulis sahaja sebab dia bukan benda yang sama. Per XY darab 8X kuasa 2. Dapat apa? Lapan X kuasa 3Y. Okey. Sebelum tu kan, cuba awak tengok dalam dua kurungan ni ada tak benda yang sama? Tak. Sorry. 8X kuasa 3Y. Betul tak? Betul. Okey, yang ini darab ni dapat apa? 12x kuasa 2y. 12X kuasa 2. Y. Y kuasa 2. 2 juga. Yang ini? Negatif 5Y kuasa 2 darab 8X kuasa 2. Dapat apa? Negatif 40y
Y kuasa 2, X kuasa 2. Okay, X kuasa 2, Y kuasa 2. The last one, yang ini 5Y kuasa 2 tolak dan darab dengan negatif 12 tu. Negatif 60. Negatif dengan negatif jadi apa? Jadi positif. Positif. Okay, 60 X. X Y kuasa 2. Y kuasa 3 lah kan? Ni kan Y kuasa 2. 3. Okay, so X, macam mana saya nak tulis ni? Tambah 60 X Y kuasa 3. Y kuasa 3. So tulis balik. Okay, yang dua ni apa benda yang sama? Apa faktor yang sama? 8 dengan 40 ada tak faktor sepunya? Ada. Ada. Apa dia? 8 darab 5. Darapan darab 5 kan? So saya boleh keluarkan 8 lah. Lepas tu sini ada X kuasa 3, sini ada X kuasa X kuasa 2. 2. Jadi 2 dengan 3, siapa lagi kecil? 2. 2. Jadi kita keluarkan X kuasa 2. So 8X kuasa 3 ni kita dah keluar 8X kuasa 2, jadi dia tinggal X sahaja. Okay, boleh? Yang ni faham kat sini? Faham. Okay, so tolak. Tadi awak kata 40 dengan 8. Jadi kita darab 5 kan? So tinggalkan 5. Y X kuasa 2 ni masih ada tak? X kuasa 2 ni masih ada tak? Tak ada. Tak ada sebab kita dah keluar kat sini kan? Keluarkan dekat sini. So tinggallah Y sahaja. Bawah ni kita kena selesaikan lagi. Nampak tak ada benda yang serupa dah sekarang? Nampak tak ada benda serupa sekarang? Apa yang serupa? Ni kan, X kuasa 2 dengan X kuasa 2 kat sini. Betul? Okay. 8X kuasa 3Y. Okay, yang ini 12X kuasa 2, Y kuasa 2. Yang ini negatif 40X kuasa 2, Y kuasa 2. Jadi 12 tolak 40 dapat berapa? 12 darab 4 tolak 40 dapat berapa? Negatif 28. Negatif 28. X kuasa 2, Y kuasa 2 tambah 60 X kuasa Y kuasa 3. Oh, tak muat cikgu nak tulis. Okey, 8, 28, 60. Ada tak faktor sepunya terbesar dia? Ada tak? 8, 28, 60. Ada tak? Sifir berapa? Sifir 4 boleh? Sifir 4 boleh? Boleh. Okay. So cikgu keluarkan. Cikgu tulis balik yang atas tu, tak payah nak ubah lagi. 8, 4. Okay. X kuasa 3, X kuasa 2, X kuasa 1. Jadi berapa X saja kita boleh keluar? Sebab 3 tu ada X. Cuma lain-lain kuasa kan? So kuasa paling rendah siapa? X kuasa berapa? X kuasa 3, X kuasa 2, X kuasa 1. Berapakah X yang paling rendah? X kuasa 1. Okay, X kuasa 1. Jadi X sahaja kita boleh keluar. Y kuasa 2, Y kuasa 3. Jadi Y berapa yang kita boleh keluar? Y kuasa 1. Y kuasa 1 juga. Alright, so dalam kurungan 8 tadi dah keluar 4, jadi tinggal berapa? 8, kita dah keluarkan faktor 4 dia tinggal berapa kat dalam?
8 bahagi 4 berapa? 2. 2. Kenapa takut-takut tu? S dah keluar 1, jadi S kat dalam ni tinggal berapa? X ni tinggal berapa? Dia dah keluar 1, jadi tinggal berapa? 2. Kuasa 2. X kuasa 2. 2. Y dah keluar, hilang lah kan? Sebab dia, Y dia kuasa 1 je. Tolak. Okey, yang 28, kita dah keluar 4. Dalam tinggal berapa? 7. 7. X kuasa 2, dah keluar 1X, jadi tinggal berapa? X. X. Y kuasa 2, dah keluar Y. Y tinggal berapa? Y. Y. 60, dah keluar 4, apa yang tinggal? 5.6. 5.6? 15. 60 bahagi 4, dapat berapa? 15. Okey, dapat 15. Okey, X ni dah keluar 1X. Jadi X dia ada lagi tak? Tak ada. Dah tak ada. Y kuasa 3 dah keluar 1Y. Jadi tinggal apa? Y kuasa Y 2. kuasa 2. Y kuasa 2. Tutup kurungan. Okey, lepas tu 8 dengan 4. 8 bahagi 4 dapat 2. X dengan X tinggal X. Yang bawah hilang. So jawapan akhir dia kat sini cikgu tulis sebab tak muat lah cikgu punya ni. Patah lagi pen cikgu ni. Dah semalam patah. Alright. So tinggal 2X dalam kurungan X tolak 5Y per bawah tinggal Y dalam kurungan 2X kuasa 2 tolak 7XY tambah 15Y kuasa 2. Berselirat tak? Susah ke matematik? Susah. Tak susah. Dia enjoy. Matematik ni selagi kita tak dapat jawapan, selagi itulah kita rasa tak puas sebenarnya tau. Itulah kenikmatannya belajar matematik. Faham? Faham. Awak jangan set dalam kepala matematik tu susah. Matematik tu tak susah. Matematik tu enjoy sangat. Dia satu macam, kalau kita main game kan, kita main Candy Crush katakan, selagi kita tak dapat sampailah dia punya mission tu ataupun dia punya, dia kata dia nak 15 hijau, 14 bom, macam tu kan. Kalau kita main Candy Crush tu kan. Selagi tu kita nak main lagi. So matematik macam tu lah. Selagi kita tak dapat jawapan akhir dia yang paling ringkas, selagi itulah mission kita tak tercapai. Faham? Alright. Ini penambahan penolakan. Okay, the last example for today. Okay. Bawah dia dah sama. Okay, atas ni. Apa kita nak buat? 3 dengan 12 tu ada tak kawan dia? Ada tak faktor sepunya terbesar? Terkecil, sorry. Apa faktor bagi 3 dengan 12? Sifir apa? Ada kat 3, ada kat 12. Sifir apa? P3. Sifir 3. So, kita boleh keluarkan 3. So, dalam tinggal U kuasa 2. Okey, 12 bahagi 3 dapat berapa? 4. 4. Okay, per U tambah 2. Okey, ada tak benda yang kita nak potong? Ada tak benda yang serupa atas dan bawah yang boleh kita potong? Ada tak? Okey, rujuk balik muka surat 40 bahagian faktor. Pemfaktoran muka surat 40. Dia ada tunjuk awak satu ni. Sekejap. Satu ya. Yang ni. A kuasa 2 tolak B tambah B kuasa 2 sama dengan tak ada kat sini. Sorry. Bukan yang ni. Yang nombor 1, 2, 3, nombor 4. A kuasa 2
tolak 36 sama dengan A kuasa 2 tolak 6 kuasa 2 sama dengan A tolak 6 B A tolak tambah 6. Nampak tak kuasa 2 dengan 6 kuasa 2 ni? So, ada tak benda yang kuasa 2 kat situ? Dalam soalan kita sekarang. Ada. Ada? Ada ke? Okay, kalau cikgu nak ubah macam ni, boleh tak? Okay, U kuasa 2 tolak 2 U kuasa 2 kuasa 2. Boleh tak? Sama tak? Dengan U kuasa 2 tolak 4. Sama. Sama kan? Okay, now kuasa 2 tolak kuasa 2. Yang ini kuasa 2 tolak kuasa 2. Dia akan dapat satu ni tambah, satu ni tolak, satu ni tambah. Jadi soalan yang sama cikgu boleh buat 3 U tolak 2 U tambah 2. Sebab dia kuasa 2 tolak kuasa 2 kan? So dia boleh faktor macam ni. So U tambah 2. Sekarang dah ada yang serupa ke belum? Dah. Ada. Tak ada yang serupa? Ada. Atas bawah ada yang serupa tak? Ada. Apa dia? U Tambah 2. tambah 2. U tambah 2 U tambah 2. So apa yang tinggal? Apa yang tinggal? 3 U tolak 2. 3 U tambah tambah lah. Tolak U 2. tolak 2. 2. Okay. Kenapa jadi garisan kat situ? Alah senggalnya laptop ni. Okay, boleh. So untuk tajuk ni so far cikgu dah habis terangkan. Faham tak faham tu, cikgu tak tahu lagi awak faham ke tak faham. Jadi ada sedikit lah, cikgu tak bagi banyak pun, 10 je latihan pilihan cikgu. Okay, mana dia? Okay, cuba salin ni. Muka surat 37 hingga 38. Soalan 1 AB, soalan 2 B, soalan 3 B, 4 A dan B, 7 A dan C, 8 B dan D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 sahaja latihannya. Okay, sekejap lagi cikgu screenshot masuk dalam grup juga. Kod-kod lah terlupa. Okay. Jadi tutorial matematik sampai pukul apa? Dalam jadual. Tutorial matematik awak sampai pukul berapa? Tengok jadual. Sampai 11.30. So ada 1 jam lagi untuk awak tengok latihan ni. Latihan ni sama je ataupun dia kurang lebih dengan contoh-contoh yang cikgu dah bagi tadi. So awak kena cuba baru awak tahu awak faham ke tak faham. Tak apa kalau tak, macam mana nak cakap awak buat and then tak lengkap lagi pun tak apa. Tapi kalau boleh cubalah lengkapkan 10 soalan ni. Okay? And then cara nak hantar latihan ni, siapa yang dah join Google Classroom, awak dah boleh try login dalam Google Classroom awak. And then saya dah siapkan assignment di situ. Awak dah siap dalam buku latihan tu, awak ambil gambar. Kemudian gambar tu awak send dekat Google Classroom. Okay, yang kedua, kejap lagi dalam grup Telegram masing-masing, kalau bagi yang belum dapat akses dia punya Google Classroom, awak masukkan dekat link yang cikgu sediakan. Okay, bila dah siap, dah ambil gambar semua elok-elok, biar terang, nanti cikgu akan semak lah dari situ. Jadi cara pertama yang cikgu lebih suka ialah awak guna ke Google Classroom. Semua orang cikgu dah add dalam Google Classroom, cuma awak je tak accept jemputan cikgu tu lagi lah. Okay, cara kedua, sekejap lagi cikgu sharekan link. And then dekat situ pun boleh upload awak punya hasil kerja. Jangan lupa tulis nama sebenar. Faham? Boleh? 10 soalan je, boleh? 1 jam 10 soalan, senang sangat. Dan sekejap lagi saya tengok video yang kita dah bincangkan ni. Kalau saya sempat upload sekejap lagi, saya sharekan juga link video kelas kita hari ni. Boleh semua 2S1, 2S9?
Boleh. Boleh. Cikgu tak sempat nak ambil kehadiran ni sebab cikgu tak tahu macam mana saya nak ambil kehadiran ni. Sekejap lah saya ambil gambar. Sebabnya okay. Ni soalan dia. Kalau yang tak ada apa nama tu? Yang tak ada Allahuakbar, buku teks mana tahu tak ambil lagi. Ada ke tak ambil lagi? Saya rasa semua dah ambil kot kelas ni. Okay, kejap lagi saya share juga yang ni, apa yang latihan yang mana saya pilih tu. And then kamu buat Alright. Sekejap saya nak ambil gambar kehadiran sekejap. Saya Darwishah. Alright. So, insya-Allah kalau ada jodoh hari apa? Hari Khamis kita jumpa lagi. Khamis kot. Khamis ke Rabu? Khamis kan? Okay, Khamis kita jumpa lagi insya-Allah. Latihan hari ni saya harap awak boleh hantar selewat-lewatnya jam 5 petang hari ni. Kalau ada apa masalah boleh tanya terus dalam grup. Senang, kalau kawan-kawan pun boleh tengok terus jawapan ke apa patut. Ataupun jika ada masalah untuk link ke apa benda, tu boleh PM cikgu. Tapi kalau soalan-soalan, cikgu lebih prefer awak tanya dalam grup supaya sama-sama kita dapat rasa, sama-sama kita tahu apa masalah atau apa yang telah dibincangkan. Faham? Okey, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Bicara